buka pintu rusa tersebut, terus melompat keluar daripada rusa sampai pintu rumah tersebut. Saya terus menjerit, "Jangan bergerak! Rumah anda telah dikepung!" Saya saja ke dapur tersebut, saya melihat ada dua orang remaja lelaki tidak memakai baju, hanya memakai seluar boxer saja. Di tangan mereka sedang menggentil Mak Jun. Di bibirnya masing-masing ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Afarizal bin Siddiq. Saya adalah pegawai farmasi mewakili projek inovasi Good Channel Ubat daripada bahagian perkhidmatan farmasi Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Alhamdulillah, selamat datang ke episod 1 YouTube channel Good Channel Ubat, dan kami namakan episod 1 ini sebagai Kilang Ubat Haram Mak Jun Ubi Jaga. Alhamdulillah. Namun sebelum itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, sudilah apa kiranya jua agar Gu sekalian agar dapat subscribe channel Gu Channel Ubat ini agar lebih ramai akan mendapat manfaat daripadanya. Subscribe sekarang. Alright, terima kasih. Kenyataan penafian berkenaan dengan episod 1 ini, kes ini ataupun cerita ini sudah berlaku lebih kurang 10 tahun yang lepas, dan ianya adalah kisah benar, namun mungkin saya tambah sedikit rempah ratusnya, dan kes ini sebenarnya sudah pun selesai di mahkamah. Alright, berapa ramai yang sudah bersedia untuk mendengar cerita ini? Okey, ceritanya berlaku lebih kurang 10 tahun yang lepas. Ianya bermula apabila kami menerima satu aduan berkenaan dengan Mak Jun Ubi Jaga ini daripada negeri selatan tanah air, selatan Semenanjung Malaysia, yang dikatakan produknya dikatakan sebagai yang pertama tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang keduanya, produk ini dikatakan berasal daripada negeri Kelantan. Maka satu operasi risikan telah dijalankan dan akhirnya lokasi dan aktiviti penghilangan haram ubat tidak berdaftar ini telah disahkan dan dikenal pasti. Saya telah diarahkan untuk mengetahui sebuah ke lokasi tersebut, dan serbuan tersebut agak unik kerana ianya berlaku pada waktu malam. Kami solat maghrib masa tu di pejabat. Usai solat kami terus bertolak ke lokasi tersebut yang mengambil lebih kurang 45 minit perjalanan daripada pejabat kami. Saya masih ingat lagi dalam perjalanan hujan renyai-renyai, kami menaiki beberapa buah kenderaan. Saya ingat lagi saya naik rusa, pereduan rusa maksud saya, dan kenderaan rusa tersebut dipandu agak laju, mungkin mood driver cloud sebab terpaksa kerja malam. Apabila sampai saja ke rumah tersebut, masuk perkarangan rumah, sebelum rusa tu berhenti, saya buka pintu rusa tersebut, terus melompat keluar daripada rusa sampai pintu rumah tersebut. Saya terus menjerit, "Jangan bergerak! Rumah anda telah dikepung!" Poyok kan? Sebenarnya tak adalah macam tu, kami sampai masuk dalam perkarangan rumah tersebut. Bila semua dah sampai, kami berkumpul. Saya pergi ke pintu rumah, saya ketuk pintu, saya bagi salam lah, "Assalamualaikum." Kemudian ada suara wanita yang menjawab salam tersebut. Dia buka pintu, saya memperkenalkan diri dan juga ahli pasukan kepada wanita separuh umur tersebut, dan menyatakan kami ini datangnya daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Makcik tu pun bertanya, "Adakah pemari ramai-ramai ni?" Subtitle dekat bawah. So, saya pun menerangkan tujuan kedatangan kami untuk menjalankan pemeriksaan di rumah beliau lah. Saya pun tanya dia, "Makcik, dengar-dengar kata ada buat ubat di rumah ni." Dia tiba-tiba muka dia terus berubah ke arah keceriaan sikit. Jolo. Marilah masuk." Dia peramah lah. Orang Kelantan ni memang peramah. Kalau kita pergi rumah, dia memang meraihkan tetamu. Jadi dia mengajak kami masuk dan membawa kami terus ke dapur. Sampai saja ke dapur tersebut, saya melihat ada dua orang remaja lelaki tidak memakai baju, hanya memakai seluar boxer saja. Di tangan mereka sedang menggentil Mak Jun. Di bibirnya masing-masing ada puntung rokok. Padu mungkin sebab inilah Mak Jun tersebut berkesan. So saya tanyalah makcik ni, "Makcik, berdaftar ke tidak ubat Mak Jun ni?" Walaupun saya tahu ia tidak berdaftar, sekadar berbasi-basi, dia pun jawab, "Tak tahulah tu, kena tanya ayah dia lah." Bermaksud tanya ayah dia ni bukan tanya ayah makcik tersebut. Ayah dia ni bermaksud suami dia. Jadi dia pun memanggil suami dia. Suami dia masuk tu dalam bilik. Apabila keluar, suami tersebut, saya bagi salam sekali lagi. Kemudian saya memperkenalkan diri, saya memperkenalkan ahli pasukan. Kemudian saya menyatakan tujuan kedatangan lah untuk membuat pemeriksaan. Jadi saya tanya sekali lagi pada pokcik tersebut, "Pakcik, ni ubat ni berdaftar ke tidak?" Dia tidak
menjawab. Dia menggeleng tidak, mengangguk pun tidak. Saya pun sambung. Pak Cik, hasil semakan kami ni, ubat ni tidak berdaftar. Ini satu kesalahan ni Pak Cik. Jadi dia pun memang muka dia tiada riak muka. Saya masih ingat walaupun berbelas tahun sudah berlaku kisah ni. So saya pun dengan tegasnya saya sambung, Pak Cik, saya nak minta izin lah untuk membuat permesaan ke seluruh rumah ni lah untuk mencari bahan-bahan bukti. Jadi yang pertama, saya terus pergi membuat pemeriksaan ke bilik Pak Cik tadi keluar. Jadi saya minta izin, Pak Cik, marilah sama-sama saya masuk bilik ni. So cari punya cari, saya berjumpa dengan satu plastik hitam yang disangkut pada biasa kita sangkut seluar. Orang lelaki tahulah kan, tempat kita sangkut seluar disangkut satu plastik warna hitam ataupun supik glenya ataupun supik urat warna hitam. Jadi apabila saya buka plastik hitam tersebut, saya berjumpa dengan lebih kurang 30 hingga 40 biji tablet berwarna putih. Apakah tablet berwarna putih ni? Masa tu terdetik di hati, saya mensyaki tablet tersebut adalah dexamethasone. Okay, kisah berkenaan dengan dexamethasone ni insya-Allah kami akan ceritakan di episod-episod yang selepas ini. Saya kemudiannya keluar daripada bilik Pak Cik tadi dan kembali ke dapur yang ada dua orang remaja lelaki tadi. Di dapur tersebut ada beberapa besin yang mengandungi beberapa ketulan makjun yang masih besar, yang masih basah. Di dapur itu juga ada dua rak pinggan mangkuk yang dijadikan seolah-olah sebagai ketuhar untuk mengeringkan ketulan makjun yang besar tadi yang masih basah. Di setiap tingkat pada rak tersebut diletakkan beberapa biji mentol di atasnya. Kemudian rak tersebut diletakkan ketulan makjun tadi untuk tujuan pengeringan. Hebat inovasinya. Saya kemudiannya dipanggil untuk membuat pemeriksaan di salah sebuah bilik yang berlainan. Di dalam bilik tersebut kami berjumpa dengan sebuah mesin. Mesin tersebut seolah mesin adunan kek, tetapi ianya lebih besar, seolah-olah untuk memenuhi satu kumpulan industri yang lebih besar. Gus sekalian boleh membayangkan mesin adunan simen, seolah-olah seperti itu. Kami mengambil keputusan untuk merampas mesin tersebut. Kami berempat diperlukan untuk mengangkat mesin tersebut keluar daripada bilik tersebut. Apabila kami mengangkat sahaja mesin tersebut, plywood yang diletakkan di bawah mesin tersebut bergerak ke tepi, ataupun dalam bahasa logat Kelantannya terkesot. Apabila terkesot sahaja mesin ataupun plywood tersebut, ada satu kompartmen ataupun lubang kosong, lubang rahsia di bawah plywood tersebut. Apabila kami mengalihkan plywood tersebut, ada beberapa plastik hitam dan di dalam plastik hitam mengandungi beberapa puluh biji tablet warna putih, sama seperti di dalam bilik Pak Cik yang kita jumpa tadi. Apabila teringat balik kisah macam ni, saya biasa tersengih seorangan lah. Scene tadi seolah-olah sama seperti dalam kisah siri penyiasatan terkenal CSI ataupun Crime Scene Investigation. Apabila pegawai penyiasat ni dimasuk sebuah rumah cari mayat kononnya, mereka ketuk-ketuk dinding, mereka bunyi ketukan tersebut agak kosong. So mereka pun memecahkan dinding tersebut. So apabila dipecahkan, rupanya memang ada kompartmen rahsia di sebalik dinding tersebut. Dia macam apa yang berlaku dengan kami, cuma kami menjumpai ruang kosong tersebut secara tidak sengaja saja. Berapa ramai antara Gus sekalian yang masih bersama dengan saya sehingga detik ini? Okay, terima kasih. Sebuah selesai apabila kami merampas semua alat dan dokumen-dokumen berkaitan. Ya, kami merampas rak, pinggan mangkuk, mentol dan mesin tadi kerana semua alatan ini dapat membuktikan bahawa berlakunya penghilangan haram di lokasi tersebut. Kami seterusnya membuat satu laporan polis di balai polis yang berdekatan. Fail sebuah seterusnya diserahkan kepada pegawai penyiasat. Pegawai penyiasat inilah yang bertanggungjawab untuk membuktikan adanya pelanggaran undang-undang berlaku dan dialah yang bertanggungjawab untuk membentangkannya di depan Timbalan Pendakwa Raya Negeri Kelantan. Tablet yang berwarna putih tadi telah dihantar ke Jabatan Kimia Malaysia dan Jabatan Kimia Malaysia telah mengesahkan tablet tersebut adalah dexamethasone. Pada 17 Januari 2017, Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengeluarkan satu senarai 162 produk yang dikesan mengandungi bahan terlarang. 96 ataupun 59.3% daripadanya dikesan mengandungi dexamethasone.
Dexamethasone adalah bahan terkawal yang hanya boleh dikendalikan oleh pengamal perubatan ataupun doktor yang berdaftar sahaja. Dexamethasone tidak boleh sewenang-wenangnya dicampur ke dalam mana-mana sediaan ataupun ubat-ubatan tradisional. Apatah lagi, ianya dikilangkan di kilang-kilang yang haram. Semua pengusaha-pengusaha ubat-ubatan perlulah menghilangkan ubat-ubatan mereka di kilang yang mempunyai pensijilan GMP ataupun Good Manufacturing Practice ataupun amalan penghilangan baik. Kilang yang mempunyai sijil GMP ini memastikan bahawa produk tersebut adalah selamat dan berkualiti. Gu sekalian, berapa ramai Gu sekalian yang masih bersama-sama dengan saya sehingga ke detik ini? Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Gu, tuan berasal dari dekat dan jauh, dari timur, barat, utara, selatan. Daripada sebesar-besar bandar sehinggalah sekecil-kecil kampung, akhirnya bersua jua di YouTube channel Gu Channel Ubat ini. Di dapur tuan, nasi sudah masak, lauk sudah pun dihidang, ulam sudah dibasuh, ais batu mula mencair, ahli keluarga sudah mula menunggu. Tapi sanggup tuan tangguhkan, sanggup tuan tinggalkan semata-mata ingin mendengar celoteh saya ini. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Gu sekalian, apa yang ingin saya kongsikan bersama dengan Gu sekalian dalam episod satu ini? Yang pertama, semua ubat-ubatan perlulah dikilangkan di kilang yang mempunyai GMP untuk memastikan ubat yang dikeluarkan adalah selamat dan berkualiti. Yang keduanya, dexamethasone adalah satu contoh bahan terlarang yang dicampurkan ke dalam sediaan ataupun ubat tradisional untuk meningkatkan kesan ubat tersebut. Dexamethasone akan dikupas dengan lebih lanjut dalam episod-episod yang mendatang insya-Allah. Gu sekalian, berapa ramai yang mendapat sesuatu daripada perkongsian saya di episod yang pertama ini? Jika ya, sila subscribe YouTube channel Gu Channel Ubat ini. Gu juga boleh meninggalkan komen untuk kita berinteraksi. Saya sudah ingin lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa di episod yang seterusnya. Ejas Gu.